Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azrul bin Sahri. Matrix nombor saya 10 DDT 23S1022. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman dan nombor matrix saya 10 DDT 23F1021. Nama yang diberi adalah Isaac Kishan Vincent dan nama matrix saya adalah 10 DTT 23F1049. Nama saya adalah Christine Husyati. Nombor matrix saya adalah 10 TDT 23F1043. Selamat sejahtera. Topik untuk projek etika kita pada hari ini ialah trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda di Malaysia. Jom kita membincangkan. Dapat beberapa trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda di Malaysia. Yang pertama ialah tekanan akademik. Beban pelajar dan peperiksaan yang sangat tinggi. Seterusnya, tekanan sosial, pengaruh daripada rakan, sebaya dan persekitaran, pengaruh media sosial juga merupakan peningkatan masalah kesihatan mental dalam Malaysia, iaitu perbandingan diri dengan orang lain akan juga memberi kesan negatif kepada mereka. Seterusnya, ketidakpastian tentang masa hadapan mereka. Mereka bimbang tentang adakah mereka akan dapat pekerjaan, bagaimana sumber kewangan mereka nanti. Dan terakhir sekali ada stigma, rasa malu atau takut untuk mendapatkan bantuan oleh orang lain. Punca trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda di Malaysia terdapat 6. Yang pertama ialah tekanan akademik. Tekanan akademik menjadi beban pelajaran dan harapan tinggi untuk cemerlang dalam peperiksaan. Yang kedua, pengaruh media sosial. Perbandingan diri dengan kehidupan yang dipaparkan di media sosial yang boleh menimbulkan rasa rendah diri atau tidak puas hati. Yang ketiga, masalah keluarga. Hubungan keluarga yang tidak stabil, konflik atau kurang sokongan emosi. Yang keempat, tekanan ekonomi. Kebimbangan mengenai kos sara hidup, masa depan kewangan dan peluang pekerjaan. Yang kelima, tekanan sosial dan rakan sebaya. Cabaran untuk menyesuaikan diri dan memenuhi jangkaan rakan sebaya atau masyarakat. Dan yang terakhir, kekurangan kesedaran dan sokongan. Kurangnya pengetahuan dan sokongan mengenai kesihatan mental serta stigma yang membuat ramai enggan mendapat bantuan. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan membincangkan tentang kesan trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda di Malaysia. Yang pertama ialah kehilangan bakat. Anak muda yang berpotensi mungkin tidak dapat memberi sumbangan sepenuhnya kepada masyarakat atau negara kerana masalah kesihatan mental. Yang kedua ialah kesan negatif kepada kesejahteraan masyarakat. Apabila ramai generasi muda mengalami masalah mental, ia boleh mengurangkan tahap kebahagiaan dan kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Yang terakhir ialah penurunan produktiviti. Generasi muda yang mengalami masalah kesihatan mental mungkin kurang produktif dalam pelajaran atau pekerjaan yang menjejaskan kemajuan dan daya saing negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tentang contoh isu semasa trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda di Malaysia kepada negara dan masyarakat. Yang pertama ialah peningkatan pengaruh media sosial terhadap kesihatan mental. Di Malaysia, media sosial semakin menjadi faktor yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental. Ramai remaja mengalami tekanan sosial dan perbandingan diri yang negatif akibat budayanya highlight reel di media sosial. Kes-kes body shaming, bully cyber dan tekanan untuk mencapai standard kecantikan tertentu turut menyumbang kepada peningkatan kebimbangan dan kemurungan dalam kalangan belia Malaysia. Contoh dalam gambar ini menunjukkan satu mangsa bully cyber bunuh diri, tetapi pembuli cyber dilepaskan dengan denda RM100 sahaja. Contoh yang kedua ialah peningkatan kes bunuh diri semasa dan selepas pandemik akademik COVID-19. Sepanjang tempoh pandemik COVID-19, Malaysia melaporkan peningkatan kes bunuh diri terutama dalam kalangan remaja dan belia. Menurut Polis Diraja Malaysia PDRM, terdapat peningkatan kes bunuh diri pada tahun 2021 dengan lebih 50% kes melibatkan mereka yang berumur antara 15 hingga 18 tahun. Faktor seperti pengasihan sosial, tekanan akademik, masalah kewangan keluarga dan kebimbangan terhadap masa depan dikaitkan dengan masalah ini. Contoh di gambar di bawah menunjukkan
bukti-bukti yang betul-betul berlaku pada masa PKP. Bang, boleh tolong rekod video? Interview. Okay, boleh. Okay. Right. Ni mic. Okay, apakah nama anda? Nama saya Lau Jingting, Kelas apa? kelas DDT 3A. Dan kos apa? Kos Oh, JTMK. JTMK, ya. JTMK. Okay, right. So, topik kita hari ini ialah trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda di Malaysia. So, apakah kefahaman anda untuk isu ni? Saya tahu ramai anak muda yang berhadapan dengan tekanan, terutamanya dari media sosial dan juga pekerjaan. Apakah faktor untuk topik ini? Jika masalah ini berterusan, ramai akan mengalami kemurungan yang teruk yang akan menjejaskan kehidupan dan juga produktiviti mereka. Ya, betul. Apakah cadangan anda untuk mengatasi masalah ini ya? Saya cadangkan kerajaan menyediakan lebih banyak pusat kaunseling dan juga pakar kesihatan mental di kawasan luar bandar. Wow, alright. Sekian, terima kasih ya. Terima kasih. Yeah, right. Bang boleh tolong interview tak? Oh, boleh. Okay. Ada beberapa soalan tapi Okey. sebelum tu nak bagi pengenalan dulu. Oh. Apakah nama anda? Nama saya Afifi Dari kos apa? daripada kos JTMK, Kelas? kelas DDT 3A. Alright. Nak tanya soalan pertama ialah apakah anda faham tentang trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda di Malaysia? Sebagai pelajar, tekanan akademik sangat tinggi dan ramai rakan saya mengalami kebimbangan dan stres yang amat tinggi. Seterusnya, apakah pandangan anda tentang trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda di Malaysia? Pada generasi muda kini, saya rasa sistem pendidikan perlu lebih mesra kepada pelajar dan memberi sokongan mental yang lebih baik. Faham? Soalan yang terakhir ialah apakah cadangan anda tentang trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda di Malaysia? Cadangan saya, universiti perlu menyediakan program sokongan seperti kaunseling yang percuma dan aktiviti yang menggalakkan kesihatan mental. Okay. Terima kasih. Okey, semua. Selamat petang Puan, bolehkah saya membuat temu duga dengan Puan? Boleh. Sebelum kita mula, bolehkah membuat perkenalkan diri? Nama saya Jenny. Saya berasal dari Labuan tapi sudah lama menetap di Pulau Pinang. Alright. Soalan yang pertama, apakah kefahaman anda tentang trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda di Malaysia? Saya sedar anak muda sekarang menghadapi cabaran yang berbeza dan ia memerlukan pemahaman yang mendalam. Okay. Soalan yang kedua, apakah pendapat anda tentang isu tersebut? Pendapat saya pada isu tersebut ialah anak muda yang menghadapi masalah mental berisiko tinggi untuk gagal dalam pelajaran dan pekerjaan. Right, soalan terakhir, apakah cadangan anda tentang trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda di Malaysia? Cadangan saya ialah masyarakat perlu lebih peka dan janganlah memandang rendah isu kesihatan mental. Kita perlu menyokong anak muda dan menghilangkan stigma. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Yang saya dapat rumuskan untuk temu bual pada kali ini ialah ketiga-tiga responden bersetuju bahawa masalah kesihatan di kalangan generasi muda semakin serius disebabkan oleh tekanan media sosial, beban akademik, cabaran pekerjaan. Mereka bimbang jika masalah ini berterusan, dia akan menjejaskan masa depan mereka. Mereka mencadangkan agar lebih banyak pusat kaunseling disediakan, pendidikan yang lebih mesra pelajar dan sokongan mental di universiti. Secara keseluruhannya, tindakan bersama dari kerajaan, pendidikan dan masyarakat sangat diperlukan untuk menangani isu yang sangat berat ini. Terima kasih. Kesimpulannya, trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda di Malaysia memberi kesan besar kepada negara dan masyarakat. Tekanan akademik, pengaruh media sosial dan ketidakpastian masa depan adalah antara punca utama yang menjejaskan kesihatan mental belia. Kesan ini termasuk penurunan produktiviti, peningkatan kos kesihatan dan masalah sosial. Untuk mengatasi isu ini, Malaysia perlu meningkatkan kesedaran sokongan kesihatan mental dan mengurangkan stigma supaya belia dapat berkembang dan memberi sumbangan positif kepada masyarakat.
Itu sahaja daripada saya. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.